warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aziana binti Anwar, pensyarah terapi kecantikan dan spa daripada Kolej Komun Kota Melaka, akan membentangkan kajian yang bertajuk Sikap dan Minat Pelajar Kolej Komun Kota Melaka dalam pembelajaran non-formal ataupun aktiviti yang melibatkan pembelajaran di luar kelas. Kenalan, pendidikan merujuk kepada proses mempelajari sesuatu atau pembelajaran seseorang, manakala pengajaran adalah pengajaran yang diberikan oleh guru kepada murid-murid untuk meningkatkan aktiviti pembelajaran. Aspek pendidikan sebenarnya merangkumi pendidikan formal, non-formal dan juga pendidikan informal. Apa yang dimaksudkan dengan pendidikan formal? Pendidikan formal ialah pengajaran yang diberikan kepada pelajar dalam persekitaran pendidikan seperti di IPT, sekolah, kolej dan juga politeknik. Ia mengambil kira bentuk kurikulum yang telah difikirkan dan disusun dengan teliti serta mempunyai rancangan pengajaran. Pendidikan formal ini biasanya mempunyai proses penilaian yang dinilai mengikut piawaian yang telah ditetapkan dan menghasilkan penganugerahan seperti sijil, diploma, ijazah dan sebagainya. Manakala pendidikan non-formal ataupun bukan formal pula bermaksud pengajaran yang disediakan di luar sistem pendidikan konvensional dan lazimnya sangat ringkas serta sukarela. Kaedah pendidikan non-formal yang membolehkan pelajar memperolehi pengetahuan dan pengalaman berasaskan aktiviti kurikulum ataupun aktiviti di luar kelas. Ini akan menggalakkan pembelajaran kendiri serta aktiviti penerokaan dan juga pencarian ilmu oleh pelajar itu sendiri. Jika dibandingkan dengan aktiviti di dalam dewan maupun dalam kelas, aktiviti ini membantu pelajar yang cenderung dalam program kemahiran untuk mendapatkan pengalaman dunia sebenar secara hands-on. Secara tidak langsung, pendidikan atau pengajaran yang menggabungkan aktiviti ini dapat membantu pelajar mengembangkan keupayaan mereka. Seterusnya ialah pendidikan informal ataupun tidak rasmi. Ia bermaksud pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperolehi oleh seseorang berdasarkan aktiviti harian seperti memerhatikan persekitaran, berinteraksi dengan keluarga, rakan-rakan dan juga masyarakat setempat serta mengambil kira bahagian dalam acara-acara sosial. Konsep pembelajaran informal amat penting kerana proses pembelajaran informal ini tidak wujud di mana-mana industri pendidikan. Seterusnya ialah penyataan masalah atau tinjauan literatur dalam kajian ini. Menurut kajian Hasan pada tahun 2018 dalam kajiannya yang bertajuk Hubungan Faktor Sikap Minat Kaedah Pembelajaran bagi Kursus Prinsip Pemasaran di Polimas, pelajar yang belajar dengan penuh minat akan merasa puas dan terinspirasi untuk bekerja lebih bagi mencapai objektif pembelajaran mereka. Sikap pelajar terhadap pembelajaran pula boleh mengubah cara mereka melihat sesuatu subjek. Begitu juga dengan pandangan pengkaji Nur Emma binti Abu Leon Kwan 2014 mengatakan faedah pendidikan non-formal tidak dapat direalisasikan sekiranya murid tidak mempunyai sikap positif dan menunjukkan minat yang mendalam terhadap aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Berdasarkan tinjauan literatur ini juga, satu tinjauan telah dijalankan di Kolej Komun Kota Melaka bagi meninjau pencapaian pelajar termasuk minat, sikap, gaya pembelajaran dan strategi pengajaran bagi pelajar jurusan terapi kecantikan dan spa serta pelajar jurusan sijil dan dana rambut dan juga pelajar diploma dan dana rambut yang menyertai aktiviti kokurikulum untuk proses pembelajaran non-formal sebagai satu permasalahan kajian ini. Seterusnya ialah objektif kajian ini bertujuan untuk memastikan sikap dan minat pelajar Kolej Komuniti Kota Melaka terhadap pembelajaran non-formal berdasarkan aktiviti di luar sekolah, khususnya aktiviti hands-on. Objektif kajian ini merangkumi yang pertama, mengenal pasti tahap sikap dalam kalangan pelajar terhadap pembelajaran secara non-formal berasaskan aktiviti di luar kelas.
Objektif yang kedua ialah mengenal pasti tahap minat dalam kalangan pelajar terhadap pembelajaran secara non-formal berasaskan aktiviti di luar kelas, dan yang ketiga ialah mengenal pasti perbezaan terhadap pembelajaran secara non-formal berdasarkan jantina pelajar. Seterusnya, beralih pula pada metodologi kajian ini, seseorang pekaji perlu mengambil kira 5 elemen, iaitu reka bentuk kajian, persempelan, instrumen kajian, kaedah pengumpulan data dan juga kaedah penganalisisan data. Bagi aspek reka bentuk kajian, pengkaji telah menjalankan pendekatan tinjauan kuantitatif, manakala persempelan pula melibatkan seramai 100 orang pelajar yang aktif terdiri daripada pelajar CJ terapi kecantikan dan spa serta pelajar CJ dan diploma dandan rambut. Kaedah instrumen kajian pula, pengkaji telah menggunakan kaedah penyerahan borang soal selidik menggunakan Google Form kepada pelajar Kolej Komuniti Kota Melaka. Bagi prosedur pengumpulan data, dilihat melalui soalan-soal selidik yang melibatkan beberapa skala seperti sangat tidak setuju, kurang setuju dan juga sangat setuju digunakan untuk menilai item instrumen. Dan yang terakhir adalah prosedur penganalisisan data. Pengkaji telah menggunakan perisian SPSS versi 26.0 untuk menganalisis data yang dikumpul. Kiraan ditentukan melalui pengukuran mean, median, culat, kekerapan, peratusan dan juga sisihan piawaian, serta membuat analisis deskriptif terhadap set soalan. Berdasarkan hasil dapatan kajian soal selidik tersebut, pengkaji mendapati daripada 100 responden yang terlibat ialah seramai 39 orang pelajar lelaki, manakala 62 orang pelajar adalah perempuan. Analisis deskriptif terhadap sikap pelajar terhadap pembelajaran secara non-formal pula menunjukkan skor keseluruhan sebanyak 4.0359. Berdasarkan data ini, terbukti bahawa aktiviti pembelajaran non-formal yang melibatkan aktiviti di luar kelas yang digunakan diterima dengan sikap yang positif oleh keseluruhan pelajar Kolej Komuniti Kota Melaka. Seterusnya, analisis deskriptif terhadap minat pelajar terhadap pembelajaran secara non-formal pula dapatan menunjukkan bahawa nilai mean kedua-dua objektif kajian berada pada tahap tertinggi, iaitu mean 4.0594 dan sisihan piawaian sebanyak 0.68016. Seterusnya ialah melibatkan analisis ujian T terhadap sikap dan minat pelajar dalam aktiviti kokurikulum, melibatkan aktiviti luar kelas berdasarkan jantina. Didapati pelajar lelaki dan juga perempuan mempunyai pandangan yang sama dari segi tahap minat mereka dalam aktiviti kokurikulum di luar kelas. Seterusnya, kita melihat aspek perbincangan berkaitan analisis deskriptif terhadap sikap pelajar terhadap pembelajaran secara non-formal. Perspektif pelajar Kolej Komuniti Kota Melaka tentang pembelajaran non-formal menunjukkan bahawa mereka secara amnya mempunyai sikap positif terhadap pembelajaran secara non-formal. Dilihat pada keseluruhan, sebanyak 18 item persoalan berkaitan sikap, didapati item berkaitan aktiviti luar kelas yang dilaksanakan dapat meningkatkan kemahiran pengurusan saya mempunyai skor min tertinggi, iaitu sebanyak 4.37, manakala item saya merasa putus asa apabila menghadapi masalah dalam melaksanakan aktiviti luar kelas mempunyai skor min terendah, iaitu sebanyak 3.36. Seterusnya, berbalik pula kepada analisis deskriptif terhadap minat pelajar terhadap pembelajaran secara non-formal. Dapatan menunjukkan bahawa nilai min kedua-dua objektif kajian berada pada tahap tertinggi, iaitu min sebanyak
9.059, manakala sisihan piawaian sebanyak 0.68016. Pada keseluruhannya, sebanyak 16 item persoalan berkaitan minat pelajar terhadap pembelajaran secara non-formal didapati sebanyak 93% tertinggi yang bersetuju mengatakan aktiviti luar kelas dapat meningkatkan rasa ingin tahu pelajar. Ini membuktikan bahawa pelajar lebih berminat untuk melibatkan diri dalam pendidikan secara non-formal atau aktiviti luar kelas berbanding di dalam bilik darjah. Bagi dapatan analisis ujian T pula terhadap sikap dan minat dalam kalangan pelajar dalam aktiviti kurikulum di luar kelas berdasarkan jantina pula didapati pelajar lelaki maupun perempuan mempunyai pandangan yang sama dari segi tahap minat mereka dalam aktiviti kurikulum. Secara kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa pelajar Kolej Komunik Kota Melaka mempunyai tahap sikap dan minat yang tinggi terhadap pembelajaran non-formal ataupun aktiviti di luar kelas. Keputusan ini penting kerana ia menunjukkan betapa bersemangatnya pelajar Kolej Komuniti Kota Melaka khasnya terhadap pendidikan non-formal. Selain itu, ia menunjukkan sikap positif pelajar Kolej Komuniti Kota Melaka mendekati pendidikan tidak formal ini. Keputusan pelajar ini juga telah dijangka memandangkan kurikulum untuk pelajar-pelajar ini lebih praktikal, memerlukan tumpuan yang berterusan pada aplikasi agar pelajar dapat maju dalam penguasaan bidang mereka. Sekian sahaja perbentangan berkaitan kajian bertajuk sikap dan minat pelajar Kolej Komunik Kota Melaka dalam pembelajaran non-formal yang melibatkan aktiviti luar kelas. Sekian, terima kasih.